Assalamualaikum semua. So, untuk hari ini, tutorial pada kali ini, saya nak kongsikan macam mana kita nak bagi cantik sistem kita. Okey, daripada sistem yang hitam putih macam ini, menjadi sistem yang warna-warni macam ni, menggunakan basic HTML. Okey, basic HTML maksudnya apa? HTML yang ada diajar dalam buku teks. Okey, ingat dalam buku teks tingkatan 5, tajuk bahagian CSS muka surat 298. Okey, baik. Sekarang ni, sistem kamu dah buat, dah settle, dah tak ada error, dah boleh daftar barang, dah boleh upload pengguna dan sebagainya, dah boleh buat perbandingan, everything kamu dah boleh buat. So, sekarang ni, sistem kamu warna hitam putih macam ni. So, menggunakan 100% HTML. So, daripada kod HTML tu, kita akan letakkan bahasa yang baru, iaitu bahasa CSS, yang mana ianya digunakan untuk menggayakan laman web kita. Ingat, CSS ni apa? CSS adalah bahasa yang kita gunakan untuk menggayakan laman web. Okey, baik. Tak nak cerita lama, kita terus kepada kod. Okey, tak boleh cerita panjang-panjang tentang teori, nanti korang mengantuk. Okey, terus kita pergi kepada kod. Okey, baik. So, sekarang ini saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat nak menggayakan kita punya sistem, kita punya interface sistem kita. Okey, baik. So, buka file header. Everything kita nak ubah suai, kita ubah suai di file header. Kenapa kita kena ubah suai di file header? Sebab file header adalah satu file yang mana file tersebut akan dipanggil oleh file-file interface yang lain dalam sistem ni. Saya dah setting cantik-cantik. Semua file borang, semua file interface akan memanggil file header. Jadi, kalau kita bagi cantik file header, secara automatik keseluruhan sistem kita akan jadi cantik. Kita tak perlu buat satu demi satu. Okey, baik. So, kita mulakan dengan membuka file header. Okey, kita buka file header dan kita buat struktur asas kepada HTML. Ingat, struktur asas kepada HTML. So, dalam struktur asas kepada HTML ni, kita kena tahu, kita kena buat yang pertama sekali adalah .type. Okey, .type HTML. Okey, .type HTML ni apa? .type HTML ni adalah satu arahan yang mana arahan ini akan memaklumkan, akan bagi tahu browser bahawa file HTML ini, file ini menggunakan HTML versi 5. Ingat dia nak bagi tahu kepada browser sekarang ini menggunakan HTML versi 5. Kalau tidak, browser dia akan keliru versi berapa dia guna. Okey, so .type ni dia nak maklum kita gunakan versi 5. Okey, kemudian kita buat struktur asas lah HTML. Okey, lepas HTML kita akan jumpa head. Okey, dalam head akan ada title. Okey, title ni apa? Title ni apa? Kalau kamu tengok dekat sini, okey, saya refresh dulu. Dekat sini, title ni dia akan memaparkan tulisan pada tab. Dia akan memaparkan tajuk pada tab kita. Sekarang ni pada tab kita dia keluar localhost bla 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 ni, saya tak tahulah. Panjang sangat cerita dia. Jadi saya pendekkan, saya letakkan, saya ubahkan tajuk dekat sini. Saya letak aplikasi phone to you. So, bila saya refresh, saya akan dapati bahawa dekat sini akan berubah aplikasi phone to you. So, itu kegunaan title, dia nak ubah tajuk pada tab. Okey, selepas head, kita teruskan. Selepas head, dia akan ada satu benda yang kita panggil dengan body. Okey. So, selesai struktur asas. Ingat, kalau exam dia tanya apa struktur asas, ini adalah struktur asas kepada HTML. Okey, baik. Apa yang kita nak kena buat sekarang ni adalah kita nak ambil sebahagian daripada sini, kita nak masukkan ke dalam file footer. Okey, saya buka file footer. Nampak file footer saya yang agak sederhana ni, agak basic ni. Okey, saya nak ubah suai sikit. Okey, saya nak copy. Ingat, penutup dua bawah ni, kita kena copy, cut dan paste pada bawah file footer. Nampak, dia berada di bawah sekali. Daripada file header, kita bawa kepada file footer. Bawa dua ni sahaja. Close tag bagi body dan close tag bagi HTML. Okey, selesai yang itu. Dan kita nak marking, kita nak tanda beberapa bahagian pada kita punya
interface. Okey, so bahagian pertama yang kita nak tanda adalah bahagian header. Header. Okey, kita tandakan header. Bermaksud header ini adalah tajuk kita. Jadi sistem kita akan tahu ini adalah header. Ini adalah tajuk. Ingat letak buka header dekat sini, tutup header dekat sini. Kemudian HR ni kita buanglah. Semak saja dia duduk kat situ. Sebab apa? Kita nak bagi cantikkan sistem kita. Kita tak perlukan HR lagi. Okey, selesai header. Bahagian kedua kita nak tanda adalah bahagian navigasi. So, ini adalah bahagian menu. Kita tandakan navigasi. Okey, kita tandakan navigasi. Close tag dia. Kita buang yang ini. Kita cut. Okey, nampak Navigation saya buka dekat sini. Penutup dia saya letak kat mana? Dekat bawah sekali. Okey, saya letak dekat bawah sekali. Ctrl V. Nampak? Okey, apa yang kita nak ubah? Header, kita masukkan pembuka header dan penutup header, dan kita buka untuk navigasi. Kemudian kita nak buka apa lagi? Kita nak buka untuk artikel. Okey, kita buka untuk artikel. Okey. So artikel ni kita gunakan untuk apa? Dia untuk body, untuk isi kandungan kita. So bahagian ni adalah bahagian artikel lah. So ini adalah bahagian navigasi, manakala ini adalah bahagian header. Jadi bila kita nak warnakan dia nanti, kita akan warnakan header dengan warna lain. Kita akan warnakan background untuk navigasi lain. Kita warnakan untuk artikel pun warna lain. Okey, seterusnya. Ingat, artikel copy dekat sini. Kita cut, kita penutup dia. Kita letak dekat atas footer. Artikel letak dekat atas footer. Okey, saya salah ejaan ni artikel ni. CLE. Terima kasih. Nasib baik ada yang tegur. Okey, ada yang tegur. Okey, artikel. Saya dah salah eja ni. CLE. Minta maaf ya. Artikel. Okey, good. Okey, so saya dah ubah artikel ni ejaan yang betul. Okey, kemudian yang last kali kita nak kena tambah sikit lagi adalah bahagian footer. So footer ni, file footer ni saya tambah dekat dua tulisan bawah ni, saya tambahkan dengan footer. F-O-O-T-E-R. Footer. Buka footer dan juga kita tutup kita punya footer. Okey, selesai. Okey, so settle bahagian setting kawasan. Ingat, saya dah setting kawasan atas ini dengan nama header. Okey, kawasan butang ini saya settingkan dengan nama navigasi. Bahagian tengah ini saya settingkan dengan nama artikel. Dan bahagian bawah sekali ni, hak cipta ni, saya settingkan dengan nama footer. Okey, baik. Jom kita start bagi cantik dia. Kita buat satu demi satu. Okey, baik. Nak tulis CSS, kita nak type kod CSS, kita mesti type dalam file header. Dekat mana nak type dia, kita kena type ikut dia punya kedudukan yang betul. Kita type dalam kawasan header. Ingat ini header buka, ini header tutup. Type dalam kawasan ni, maksudnya selepas title. Okey, baik. Saya letak dekat situ style, S-T-Y-L-E. Okey, dah selesai dah. Kita dah marking tempat untuk style. First kali, apa yang kita nak buat adalah kita nak setting nilai awal. Sekarang ni kalau kamu nampak, dia masih ada space dekat sini. Masih ada jarak di antara tulisan dengan kawasan ni. Masih ada kawasan kosong. So, kita nak setting nilai awal. Kita nak reset kita punya interface. So, apa yang nak kena buat? Kita kena buat universal reset. Okey, so sekarang ni saya letak dekat sini butang star ni. Okey, kemudian saya buka kurungan dan saya type margin sama dengan kosong dan padding sama dengan kosong. Margin kosong, padding kosong. So bila saya refresh, nampak semuanya dah tak ada jarak-jarak lagi. So lepas tu baru kita boleh buat bagi cantik. Okey, baik. Saya nak mulakan dengan body dulu. Kita nak gayakan body. Body means dia kita keseluruhannya sekali. Keseluruhan daripada atas sampai ke bawah kita nak warnakan dia. Okey, so saya nak warnakan body. Bodinya saya nak warnakan. Okey, apakah property? Ingat margin ni kita panggil dengan nama property. Yang kosong ini kita panggil dengan value. So property untuk warna latar belakang adalah background.
background color. Background color. Okey. Let's say saya nak letakkan warna pink. Let's say suka tiba-tiba suka warna pink kan. Okey, bila saya refresh, kamu nampak dia akan jadi warna pink. Background belakang akan jadi warna pink. Okey, kalau saya suka warna hijau. Okey, bila saya refresh, dia akan jadi warna hijau. Itu background color. Okey, itu adalah background color. So, andai kata saya tak sukalah warna hijau ni, saya kan orang perempuan kan complicated. Hijau dia ada dekat 700 jenis hijau. Jadi dia nak hijau yang muda-muda sikit-sikit. Dia tak nak tua macam ni. So, macam mana kita nak buat? So, kamu boleh gunakan hexadecimal punya code. Okey, type dekat sini HTML color. Okey. So, nanti dia akan keluar satu laman web HTML color codes ni. So, dekat sini, kamu boleh pick color yang kamu nak. Okey, katakan saya suka warna yang biru, yang cerah-cerah macam ni. Okey, saya pilih warna biru ini untuk jadi warna background saya. Okey, so saya ambil dekat sini, dia punya hexadecimal dia. Okey, hexadecimal dia, saya copy. Ini kalau kamu nak color lah. Kamu boleh pilih lah color mana yang kamu nak. Okey, saya suka warna merah. Merah muda-muda sikit. Okey, so saya suka yang ini. So, saya copy hexadecimal ni. Dan saya gantikan tempat green ni. Paste. Okey, kalau saya refresh, nanti dia akan jadi warna tersebut. Okey, kalau saya tak suka sangat warna merah, saya suka sangat warna kuning. Pilih warna kuning yang kamu suka. Copy dia punya code hexadecimalnya. Dan letakkan di sini. Kita paste kat sini. Okey, dan bila kita refresh, dia akan jadi warna kuning tersebut. So, ingat, boleh gunakan sama ada tulisan ataupun kod hexadecimal. Okey, selesai. Selesai untuk body. Okey, sekarang ni kita nak bagi cantik header. Nak bagi cantik header. Okey, so kita type lah kat sini, header. Header, buka. Okey, kita nak bagi cantik header. Kita letakkan background dulu. Okey, background color. Background color. Okey, background color. Saya letakkan, contohlah background color. Saya letakkan warna apa 4 2 3 5 kita try. Kita gunakan warna huruf kecil. Boleh atau tidak? Okey, bila kita refresh, nampak dia akan jadi warna purple. Okey, dia akan jadi warna purple. Tapi sekarang ni, dia dah bertindih. Tulisan warna hitam, background warna purple, dia tak kontra. Jadi, dalam keadaan begini, pengguna dia akan rasa susah nak baca. Jadi, kita nak kena warnakan pula tulisan. Ingat, nak warna tulisan, apa property dia? Kita akan gunakan color. Color, contoh saya nak guna color apa? Saya gunakan color white. Senang cerita. Gunakan color white. So, dia akan jadi warna putih. Nampak Dia akan jadi warna putih dekat sini. Okey, kemudian saya nak bagi dia duduk dekat tengah-tengah macam mana? So, saya letakkan satu lagi property iaitu text align. Text align ni kita gunakan untuk letakkan kedudukan tulisan. Sekarang ini dia berada di sebelah kiri, left. Okey, kalau kita letak center, dia akan pergi ke sebelah, dia akan berada dekat tengah. Kalau saya letak dekat sini right, dia akan pergi dekat sebelah kanan. Jadi kita tak naklah duduk sebelah kanan kan. Kita letakkanlah center. So, text align ni dia nak susun kedudukan dia. So, kalau dalam buku text align ni kita panggil dengan nama jajaran. Jajaran tulisannya. Okey, jajaran teks. Jangan terkejut pula kalau keluar soalan SPM, jajaran teks ni apa? Ingat, text align. Okey, settle masalah untuk header. Kita buat yang basic sahaja dulu. Tak payah kita nak buat yang terlalu bombastik. Okey, kalau nak buat terlalu bombastik, kamu boleh tengok video tutorial cikgu mengenai jenis menu. Dia ada 4 jenis menu, kita gunakan framework. So, kalau kamu nak buat yang bombastik, kamu gunakan video tutorial tu. Ini adalah untuk yang simple punya CSS. Okey, settle. Sekarang ni kita nak buat pula untuk footer. Okey, untuk footer. So, kita nak buat property untuk footer. So, background kita letak macam biasalah. Background, color. Kita letakkanlah dia punya warna dia sama dengan warna header. Okey, 4A,
235A. Okey, so kita tengok background kita, footer kita, nampak footer kita dah bertukar. Okey, baik, saya nak tambah lagi. Saya nak tambah color. Color sama dengan white. Okey, color white, property dia, kemudian text align dia kita nak letak kat tengah. Text align kita letak center. Okey. So bila kita refresh, kita tengok apa hasil dia. Nampak dia akan berada di tengah-tengah. Okey, tapi dia nampak macam kecil sangat kan, macam kontok sangat kan. Okey, dia nampak terlalu macam ni sikit macam ni je kan. So macam mana kita nak buat supaya kita nampak dia lebih besar. Okey, kita nak besarkan dia. Jadi kita letakkan dia punya padding. So saya letak dekat sini padding. Okey, value dia saya letaklah dalam 30 px. Okey, px. Okey, bila saya refresh, kamu nampak dia akan ada jarak. So kalau nak guna lebih daripada 30 boleh tak? Boleh. Terpulang kepada kamu. Kamu yang membangunkan dia. Tak ada siapa nak marah kamu nak guna saiz berapa. Saya guna yang 80 cikgu. Okey, boleh. Tak ada masalah. Ingat tak ada orang nak larang. Style ni kamu yang buat, kamu yang suka macam mana, terpulang kepada kamu. Jangan nak ikut warna macam cikgu pula kan. Warna tu bagi ada taste sikit lah. Saya buat ni warna yang buruk-buruk supaya tak ada orang yang tiru saya. Okey, sebab saya pernah buat dulu tahun 2019, saya buat tutorial yang cantik. Semua orang ikut saya macam saya. Jadi saya tak gagal mencungkil bakat pelajar. Jadi lepas pada itu saya dah tak buat tutorial dengan warna yang cantik. Saya akan buat warna yang buruk-buruk supaya tak ada pelajar yang berselera nak ikut saya punya warna. Okey, baik. Seterusnya, sekarang ni dia duduk kat atas. Macam mana kita nak letakkan dia dekat bawah? So kita letakkan align lagi sekali. Align, kita letak kali ini kita gunakan align content. Align content saya letak flexible end. Okey, saya letakkan flexible end. Kita tengok apa yang jadi. Okey, oh tidak jadi apa-apa flexible end. Okey, flexible end dia tidak jadi. Okey. Okey, flexible end tak boleh, maksudnya file footer ni dia tak boleh berada di bawah sini. Okey, dia mesti lekat kat atas tu. Okey, tak apa. Kita abaikanlah flexible end ni. Kita teruskan kepada yang lain. Kita nak bagi cantik yang lain pula. Okey, header dia tak nak turun ke bawah, dia nak duduk dekat atas juga. Footer nak duduk ke atas juga. Kita tak apa. Kita buat yang simple-simple sahaja. Tak perlu buat yang terlalu complicated. Okey, baik. Seterusnya, kita pergi kepada artikel. Kita nak bagi cantik kita punya artikel. Ini adalah kawasan artikel. Okey, ini adalah kawasan artikel. Yang mana kita nak bagi setting artikel punya kawasan dulu. So saya buat situ artikel. Saya buka dia punya ni, dan saya letakkan padding 5px. Okey. So kalau kamu nampak sekarang ni, artikel ni dia rapat ke sini. Bila saya letak padding 5px, bila saya refresh, nampak dia akan macam ke tengah sedikit. Dia ada ruang. Kalau saya letak 15, bila saya refresh, ada lagi lah ke tengah. So terpulang kepada kamu nak letak berapa. Okey, letaklah secukup rasa kamu. Okey, padding saya letak 15. Okey, dan saya letak pula satu lagi, text align. Text align saya letak center. Okey, so kita tengok apa yang jadi. Text align dia akan berada pada tengah-tengah. Okey, dia akan jadi center. Okey, selesai. So sekarang ni saya nak bagi cantik pula, nak ubah yang tulisan yang ada dekat sini ni. Okey, sebab apa? Kalau kamu buka, semua dia akan ada tulisan yang ini. Saya dah setting cantik dah H3. So semua apa yang kamu buka, semua akan ada size H3, header 3. So saya masukkan property, okey, element H3. Okey, property apa saya nak letak? Color. So color saya nak warna apa ni? Saya letak warna purple jugalah, sama macam header. Okey, 4A235A. Okey. So bila saya refresh, kamu nampak dia akan berubah color. Okey. So kalau kamu suka warna merah, cikgu saya suka sangat dengan warna merah, tak ada masalah. Letaklah warna merah dekat situ. So dia akan jadi warna merah dekat sini. Okey. Selesai satu bahagian. Okey, kita pergi kepada bahagian seterusnya. Kita nak bagi cantik jadual.
jadual kita tak cantik, huduh sangat ni. Macam mana kita nak bagi cantik dia? Terlalu basic jadual kita. So, kita letak elemen jadual table. Okey, splatter jadual. Okey, table dah ada. Kita letak dia punya warna latar belakang dulu. So, saya letakkan warna background color. Okey, saya letakkan yang ini. Ini wajiblah kita letak warna putih. Terpulang kepada kamu lah nak guna warna apa sekalipun. Yang penting boleh dibaca. So, letak background warna putih. Nampak dia akan jadi background warna putih. Kemudian, saya nak bagi size dia besar. Okey, size dia 100%. So, saya letak dia punya size lebar dia, width dia. Saya letak dekat situ berapa? 100%. Okey, width dia 100%. So, bila saya refresh dekat sini, nampak? Dia dah jadi besar macam ni. Okey, dia dah jadi besar. Kemudian, kalau kamu perasan, dia ada dua garisan dekat sini. Nampaknya dia ada garisan atas dengan garisan luar ni. Jadi, kita tak nampak tak cantik. Kita nak bagi nampak cantik, kita nak satu saja garisan. So, kita nak satu garisan saja. So, kita gunakan border collapse. Okey, kita letak collapse lah. Okey, so bila border collapse daripada dua, dia akan jadi satu garisan sahaja. Okey, nampaknya dah jadi satu garisan saja. Kalau kita guna separator tu, satu lagi tu, tu saya tak pandai, tak ingat tak separated. Okey, tak ingatlah dia punya nama, value dia. Yang satu lagi tu dia akan jadi dua garisan. Tapi kalau kita gunakan collapse ni, dia akan jadi satu garisan. Okey, seterusnya saya nak bagi tebalkan warna border ni. Okey, so border. Saya nak tebalkan warna dia. Saya letakkan 3px. Okey, bila saya tebalkan dia, kita tengok apa yang jadi. Okey, dia akan jadi tebal. Tapi dia warna tebalnya warna putih. Okey, so saya letakkan solid. Garisan yang solid. Dan juga warna merah. Contoh saya buat warna merah. Kamu nampak? Dia akan ada tulisan garisan warna merah. Cikgu, saya benci warna merah, saya suka warna biru. Okey, letaklah warna biru. Terpulang kepada kamu. So, boleh saja. Okey. Yang solid ni, dia nak cerita apakah bentuk garisan yang ada dekat sini. Okey. Apakah bentuk garisan yang ada. Okey. Bentuk garisan ni dia ada banyak. Ingat dia ada banyak bentuk garisan. So, kamu boleh pilih garisan yang macam mana yang kamu nak. Okey, ini contoh saya bagi. Okey, so kalau kamu nak garisan, salah ni text decoration. Okey, salah tutorial lah pula. Okey, mana tutorial untuk yang itu border. Sekejap ya, saya cari dulu border property. Okey, sekejap ya, saya cari border property CSS. Okey. So property untuk border ni dia banyak. Okey, nampak style dia banyak. Dia ada dotted, dia ada dash, dia ada solid, dia ada double. Kita boleh try satu demi satu. Contoh saya nak try. Okey, saya nak try dotted. Kita try sini. Kita try dotted ni dulu. Kita tengok macam mana hasil dia. Saya buat dotted dan saya refresh. Nampak dia akan jadi titik-titik garisan-garisan tu. Okey, so kalau saya guna double, kita tengok double macam mana. Okey, dia akan jadi double. Okey, nampak dia akan jadi dua garisan. Sama juga macam tadi. Okey, so kalau kita buat macam-macam lah dia ada. Kalau kita letak none dekat sini, dia tak akan ada lah. Okey, so let's say kita letak dotted sajalah. Kita ambil yang simple saja. Kita buat garisan putus-putus. Okey, dotted. Nampak je macam tu. Okey, so kita letakkan dotted. So ini semuanya ada dalam buku teks. Okey, semua benda ni ada dalam buku teks. Okey, selesai yang ini. Kita nak cepat. Kita dah 23 minit dah. Kita nak cepat habis. Kita nak cepat siap. Okey. Table dah selesai. So, sekarang ini, apa kita nak buat lagi? Kita nak buat TD pula. Okey, table data. Table data, kalau kita tengok, kalau kita log in sebagai staff,
Saya masukkan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, saya pergi dekat senarai staff. Nampak? Dia nampak macam tu kan? Okey. So, saya nak bagi dia ada ruang sikit dekat sini. Saya letak TD. Padding. Saya letak dekat situ 10 px. Okey, so dia akan jadi besar sikit macam tu. Okey, nampak dia ada jarak sikit. Kalau saya letak 15 kat sini, dia akan jadi lagi besar jadual dia. Padding untuk TD. Okey, kemudian saya nak buat lagi cantik. Bila mouse bergerak, dia akan tukar warna. Okey, jom kita buat. Macam mana kita nak buat holdover kat situ? TR. Okey, kita masuk TR. Kita buat TR over. Okey, kita buat kat situ background color. Kita tukar background color dia. Background color saya nak tukar bila pergi kat situ dia akan jadi warna merah. So tak ada orang nak tiru dah kot kalau macam ni. Pergi warna merah macam tu. Kita pulang. Okey, background warna merah, tulisan warna putih. Okey, tulisan warna putih. Okey, bila kita refresh dekat situ nampak dia akan berubah. Tulisan akan jadi warna putih. Okey. So korang gunalah warna yang cantik sikit. Janganlah guna warna macam saya ni buruk benar nampaknya. Okey, settle dah bahagian yang ini. Okey. Sekarang ini saya nak buat pula untuk butang navigasi. Okey, saya nak buat butang navigasi. Saya nak buat bahagian navigasi ni pula. Okey, laman utama, pembeli apa semua ni. Atas ni kita nak bagi cantik yang atas ni pula. Okey, kalau kamu hantar macam ada saya tunjuk sekarang ni pun kamu dah dapat markah penuh sebenarnya. Okey, kalau kamu buat setakat ni kamu hantar. Cikgu saya malas nak buat. Hidup malas sangat. Okey, saya tak nak buat dah. Okey, sebenarnya kamu dapat markah penuh. Tapi itulah alang-alang menyeluk perkasan biar sampai ke pangkal lengan. Okey, kita buat bagi cantik. Okey, so kita nak modify kita punya navigation. Okey, so navigation kita nak modify dia punya navigation dia. Okey, so saya letak warna background dia, background color. Saya letak warna kuning. Contohnya hitam je lah. Okey, saya letak warna kuning. So, bila saya refresh tengok. Okey, dia ada dah warna kuning. Kalau kamu perasan, dia ada warna kuning yang berbeza. Dan saya letakkan padding. Padding tujuan untuk apa? Untuk ada jarak sikit antara tulisan dengan elemen yang lain tu. Okey, so bila saya refresh, nampak dia ada jarak dekat situ. Okey. Kita nak bagi cantik dia punya button. Kita nak bagi cantik dia punya pautan dia. So, pautan, elemen untuk pautan adalah A. Okey. So, apa kita nak buat? Kita letak color dulu. Background color. Benda asas saja saya ajar. Background color, saya letak warna hijau. Ambil tau. Okey, warna hijau. Tak tahu nak jadi apa dah kita punya sistem ni. Warna-warni sangat. Nampak? Dia akan tukar semuanya sekali. Asal ada elemen A, semuanya akan ditukar. Okey, baik. Settle. Kemudian, kita letak color. Color, kita letak warna putih. Warna tulisan, kita nak warna putih. Sekarang ni, hijau dan biru. Kita tukar hijau dengan putih. Kamu nampak? Dia dah jadi hijau dan putih. Okey, seterusnya, kita nak buat apa lagi? Kita letakkan padding. Padding. Okey, padding dia kita letak atas dengan kiri. So, padding 10 px. Atas bawah 10 px. Kiri kanan kita letak 25 px. Okey, kita tengok hasil dia macam mana. Okey, so dia dah jadi macam tu. Nampak? So, dia dah jadi macam tu. Okey. So, kita nak buat apa lagi? Kita nak buat lagi text decoration. Text decoration ni apa? Kita ni nak buang dia punya ni. Dia punya garisan dia tu. So, kita letak sini. Text decoration. Text decoration, kita letak inline. Kita letak none. Kita letak none. Okey, kita buang semua dekorasi dia. So, bila kita refresh, nampak dia tak ada. Dia dah tak ada garisan. Okey, kemudian kita nak buat apa lagi? Kita nak buat display. Okey, display. Kita letakkan kat situ inline block. Okey, kita letakkan inline block. So, bila kita refresh, nampak dia dah tak duduk bertindih macam tadi. Okey, dia dah asing-asingkan dah. Okey, kemudian kita nak buat apa lagi? Saya nak bagi dia melengkung sikit. Nampak macam kotak sangat kan? So, saya letak kat situ border radius. Okey, maksudnya kita nak lengkungkan dia punya radius dia tu. Okey, saya letak 8 px lah. Okey, so kalau kamu tengok, bila saya refresh,
Nampak dia ada melengkung dekat situ. Kalau cikgu saya suka lagi lengkung. Okey, letak lagi besar. Lagi besar, lagi lengkung lah dia. Okey, terpulang kepada kamu. Buatlah ikut cita rasa kamu. Okey, saya tunjuk dia punya kod dia saja. Cita rasa terpulang kepada kamu. Okey, cikgu. Dia tak berubah warna. Saya nak buat bila pergi dekat mouse kat sini, dia tukar warna biru. Tu dia warna biru pula. So, bila nak macam mana? Kita buat edge over. Okey, edge over dia. Okey. So, kita letak apa? Background. Nak tukar warna background. Background color. Saya tukar warna biru. Okey. So, bila tukar warna biru, bila saya refresh, nampak bila mouse pergi saja, dia jadi warna biru. Nampak? Mouse pergi saja, dia jadi warna biru. Cikgu, saya tak suka biru, cikgu. Saya suka hijau merah. Lantak bagi. Letaklah hijau merah. So, bila mouse pergi, dia akan jadi hijau merah. Terpulang kepada kamu nak buat warna apa, itu pilihan kamu. Okey, saya akan buat warna yang buruk-buruk supaya tak adalah yang nak tiru saya. Okey, baik. Kita nak tengok pula seterusnya, kita nak pergi kepada bahagian yang ini. Kita nak cantikkan dia punya kotak input ni. Okey, kotak input ni buruk sangat. Macam mana kita nak bagi cantik kotak input tersebut? Okey, so kita type dia punya tu input. Okey, lagi apa lagi? Select. Lagi apa lagi? Button. Okey, kita buat 3 tu, kita letak dulu padding. Padding sama dengan 6px. Okey. Then margin top. Margin top kita letak 8px. Okey. So bila kita refresh, kita akan nampak dia akan jadi hasil macam ni. Okey, dia akan jadi hasil macam ni. Cikgu, kalau boleh tak kalau saya nak letak dia punya radius dia, saya nak letak radius. Boleh, radius ni, border radius ni kita try lah letak jadi ke tidak. Okey, border radius bila kita letak, nampak dia ada melengkung macam tu. Nampak dia ada jadi macam melengkung sikit. Okey, so seterusnya nak buat apa lagi? Okey, boleh macam-macam kita boleh buat lagi. Sekarang ni saya nak buat untuk button ni pula. Button ni cikgu dia nampak janggal sangat cikgu. Warna putih macam ni saja. Saya nak warna merah. Boleh, tak ada masalah. So, kita nak buat apa dekat sini? Input. Okey, input kita buat spesifik. Type dia adalah submit. Okey, ingat kan? Button submit kita tu type dia adalah submit. Okey, so kita letak warna latar belakang dia. Background dia. Background color. Kita letaklah warna merah. Okey. Background color warna merah. Color warna tulisan kita letak white. So, bila kita refresh, kita akan tengok, nampak dia akan jadi warna macam tu. Cikgu, saya nak buat bila mouse pergi, dia jadi warna pink. Boleh, tak ada masalah. So, kau copy saja yang atas ni. Kau paste dekat bawah semula. Cuma dekat sini kita tambah apa? Edge over. Edge over. Okey, dia jadi warna pink. Okey, pink apa? Hot pink. Hot pink. Boleh ada kot warna hot pink. Tulisan dia warna hitam. Okey, bila kita refresh, kita tengok apa jadi kat button kita. Nampak dia tukar. Dia akan bertukar warna. Kita gunakan yang basic sahaja. Ini semua adalah yang basic sahaja. Okey. So, bila kita buka yang besar macam ni, kita akan dapat, nampak? So, kita akan dapati bahawa kita punya size, kita punya gambar barang kita ni dia terlalu besar. Jadi macam mana kita nak kecilkan barang kita ni? Okey. Sekarang ini file apa? File index. So, saya nak kecilkan barang file index. Apa yang perlu saya buat adalah saya kena buka file index dan saya cari dekat mana barang dia. So, ini adalah barang dia. So, ini adalah bahagian barang dia. So, dekat sini saya letak, TD ni saya letak width sama dengan 15. Width sama dengan 15%. Okey, bila saya refresh tengok, nampak barang dia akan jadi lebih kecil. Okey, ingat barang dia akan jadi lebih kecil. So, nak ubah dekat mana? Ubah dekat TD ni, kita tambah width sama dengan 15%. Okey, settle. Kalau kita buka dekat mana-mana pun, dia dah jadi cantik lah. Sama saja. Kita login, alamak login gagal pula. Pembeli, pengguna. Okey, staff login. Okey,
staff login, password dia saya tak ingat tadi apa. Okey, kalau pergi kat pembeli, dia ada dah cantik, kamu nampak, dia akan dah tolong buat di satu tempat, dia tempat lain berubah secara automatik. So ini tengok, ini size dia terlalu besar. So nak ubah dekat mana? Tengok file apa nama, senarai barang. Okey, buka file senarai barang. Buka file senarai barang. Okey, cari dekat image dia. Mana image dia? Mana image dia? So ini image dia. Apa kita letak tadi? Width dia kita letak dengan 15%. Okey, bila kita refresh, okey, dia akan jadi cantik semula macam tu. Okey, so terpulang kepada kamulah nak untuk buat decoration. Saya tunjukkan yang dekorasi yang basic macam ni sajalah. So terpulanglah kepada kamu untuk buat supaya nampak lebih canggih, lebih cantik. Okey, so sekarang ni saya tak sukalah tulisan ni, cikgu. Saya benci tulisan ni. Saya nak letak gambar. Okey, saya nak letak banner. Boleh letak banner. Banner kalau kamu nak letak, saya cadangkan kamu pergi dekat Canva. Okey, saya pergi dekat Canva. Okey, saya pergi dekat Canva. Saya type kat sini banner. Okey, sale banner. Okey, sale banner. Saya nampak dekat sini. Dia ada banner. Ambil lah yang mana-mana banner yang free. So yang ada RM, yang ada simbol pro ni tak payahlah. Kecuali lah kalau kamu dapatkan dia punya lesen dia, kamu boleh lah tu. Kalau tidak kena beli, tak payah membazir. Ambil yang free sahaja. Okey, ambil yang free. Cari yang mana kamu rasa cantik. Okey, kita pakai yang itu. Okey, contohnya saya suka, tak ada pula yang saya berkenan. Okey, tak apa, kita cari. Okey, semua kena bayar, kurang hasam betul. Okey, saya suka yang inilah. Ambil sajalah yang ini. Okey, so saya suka yang ini. Okey, saya customize. Okey, kena login pula. Dia suruh login lah pula. Okey, tak apa, kita layankan aja dia. Okey, so kita nak ubah suai yang ini. Okey, dia dah tolong buat dekat kita. Sekarang ini kita nak ubah suai, kita ubah warna background dulu. Okey, warna background belakang ni supaya warna background dia sama dengan warna kita punya header. Warna background header kita apa tadi? Warna background header kita adalah yang ini. So copy yang warna background dia. Okey, ubahlah dekat sini. So saya ubah dekat sini, saya letakkan warna ini. Okey, so nampak dia dah jadi dah warna tu. Okey, kemudian saya benci sangat yang ini, saya buanglah. Tak payahlah buang, adakan ajalah. Okey, saya ubahlah kat sini font to you. Okey, so saya dah ubah dekat sini. Okey, dah selesai, dah saya ubah. Saya resize dia bagi cantik. Full to youth pula. Okey, so saya dah ubah, dah bagi cantik. Kemudian ni super sale apa, shop now ni terpulanglah kepada kamu nak letak tulisan apa. So let's say saya nak letak gambar telefon. Okey, kamu boleh design menggunakan benda ni. Canva ni macam-macam lah boleh buat. Okey, pergi dekat grafik dia macam-macam ada. Pergi dekat photos pun macam-macam dia ada. So boleh pilih yang mana yang kamu nak. Okey, let's say saya nak yang ini. Allah, dia pun pro lah pula, kena bayar lah pula. Okey, tak ada yang free, yang kamu carilah yang free. Okey, kamu scroll sampailah jumpa yang free. Ambil lah yang mana pun. Okey, tak apa. Let's say kita puas hati dengan yang ini sajalah. Okey, so saya tekan share dan saya download. Okey, download. Okey, lambat pula internetnya hari ini. Okey, dah siap, dah download dekat sini. So kita copy dia punya file. Okey, folder dia ni saya copy. Okey, saya copy file dia dan saya masukkan ke dalam kita punya file. Okey, kita punya folder img tadi ni. Okey, folder img. So kita letakkan, rename dia dengan nama banner. Okey, banner.
Okey, kita dah ada dah banner dia dekat sini. So macam mana kita nak buat? Kita nak letak banner ni dekat sini. Okey, sorry. Kita nak letak banner kita dekat sini. Okey, kita nak letak banner atas ni. So macam mana kita nak letak banner atas tu? Jom kita buat. So sekarang ni kita nak letak banner. Banner berada pada bahagian header. Okey, bila ada pada bahagian header, let's say saya nak buat banner dekat sini. Saya nak letak gambar dekat sini. Boleh juga, tak ada masalah. So, saya letakkan apa dia? Banner kita tadi nama apa? Banner.png. Okey, baik. Saya letakkan dekat sini. img, src. Okey, source dia, sumber dia dekat mana? Dia berada dalam file apa? Dia berada dalam folder image. img. Gambar tersebut berada dalam folder image. Okey, then apa nama gambar tu? Banner.png. Okey, bila saya refresh, kamu nampak dia akan jadi besar gedabak macam tu. Okey, dia akan jadi besar gedabak macam tu. Terlalu besar. Okey, so macam mana kita nak buat supaya dia nampak lebih nice? Okey, dia nampak lebih nice. Okey. So, first kali kita kena letak dekat header ni, kita tambah style yang baru, kita tambah style kita letaklah nama, kita letaklah kelas respond. Respond, okey, saya letak respond. Kita letakkan dia punya property width dia, kita letak 100%. Dan kita letak high dia. High dia saya letak auto. Okey, cun. So, pada image ni saya tambah. Okey, pada image ini saya tambah kelas. Kelas. Apa kelas kita nama tadi? Respond. Sama dengan respond. Okey. So kita try refresh tengok jadi ke tidak. Okey, dia jadi lebih kecil sedikit. Okey, nampak Dia nampak dia jadi lebih kecil sedikit lah. Okey. So kalau kita nak buat kecilkan lagi, kita nak kecilkan lagi, kita letaklah width dia 50%. So kita try refresh tengok. Nampak dia akan jadi lebih kecil. Okey. So kamu pilihlah background yang cantik, background yang sesuai dengan kamu punya sistem, yang sesuai matching dengan warna dia. Okey, matching lah semuanya. Okey. So katakan kamu buat macam ni, kata cikgu saya nak buang yang atas ni, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Bukan benda wajib pun ada dekat atas tu. So, saya nak letak banner saja. Boleh. Letak banner sahaja pun boleh. So, kalau kita buang yang atas tu, dia akan jadi lebih kurang macam ni. Okey, dia akan jadi lebih kurang macam ini. So, saya rasa itu saja perkongsian saya pada hari ini. So, saya harap kamu dapat follow. Saya cuba menerangkan dengan secepat mungkin supaya menjimatkan masa. So, itu saja perkongsian pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat mencuba. Bye-bye.